Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak menceritakan satu kisah dan juga satu pengalaman yang aku sendiri alaminya, dan juga ini adalah pengalaman yang bagi aku sangat amazing dan juga sangat awesome. Cerita yang aku nak cerita dekat korang ni adalah berlaku semasa kali yang kedua aku pergi umrah dengan almarhum Tuan Guru Ustaz Haji Minhad, iaitu ayah mertua aku sendiri. Aku pergi umrah bersama beliau sudah 3 kali. Kali pertama aku pergi sana, memang aku dah nekat dalam diri aku, setiap tempat yang bersejarah ataupun yang ada cerita mengenai Rasulullah kat sana, aku akan cuba untuk cari ataupun pergi ataupun ziarah. Aku dah listkan beberapa tempat yang aku rasa kalau aku pergi sana, nak tak nak aku mesti kena pergi. Kali pertama aku pergi sana, banyak jugalah tempat yang aku pergi, tapi tidaklah sempurna. Kali kedua aku pergi, aku cuba untuk menyempurnakan setiap tempat yang aku rasa aku perlu untuk pergi, untuk ziarah, untuk ambil berkat. Kisah yang aku nak cerita kat korang ni adalah kisah kali kedua aku pergi umrah. Ada seorang mutawif ni, masa tu kita orang di Madinah. Biasanya rutin di Madinah, kita orang akan pergi solat duha di Masjid Quba. Lepas sarapan, berehat dulu. Lepas berehat, almarhum Tuan Guru Ustaz Minhad akan menyediakan satu bas ataupun van untuk bergerak menuju ke Masjid Quba untuk solat duha di sana. Kerana ada satu hadis, aku tak hafal hadis dia, tapi mafhumnya yang berbunyi, sekiranya kalau kita berwuduk daripada rumah kita, kemudian kita pergi ke Masjid Quba dan menunaikan solat sunat di sana, maka kita akan dapat pahala seperti umrah yang diterima. Itu lebih kurang terjemahan dia lah. Siapa yang tahu tentang hadis tu, mungkin korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah, supaya orang-orang lain boleh dapat manfaat daripada tu. Kemudian almarhum Tuan Guru Ustaz Minhad ni pesan, okey, sebelum bergerak ke Masjid Quba, pastikan ambil wuduk dahulu, kemudian baru naik van, baru pergi ke sana. Walaupun kita tak duduk di Madinah, tapi hotel itu seolah-olah tempat duduk kita, maka kita kena ambil wuduk daripada hotel tersebut menuju ke arah Masjid Quba dan solat sunat di sana. Kemudian pada satu hari ni, seorang mutawif ni bercerita mengenai Masjid Quba. Beliau mengatakan ketika hayat baginda Rasulullah SAW pernah daripada Masjid Nabawi, Rasulullah SAW berjalan menuju ke Masjid Quba. Kemudian aku tertanya dalam pemikiran aku, kalau Rasulullah SAW berjalan kaki menuju ke Masjid Quba, mesti ada jalan dia. Jadi aku pun tanya dekat mutawif tu, Ustaz, ni kalau nak pergi Masjid Quba, kalau jalan kaki boleh lah? Dia kata boleh. Dia kata pergi ke pintu 21 ke pintu berapa tak ingat. Pergi dekat pintu tu, kemudian jalan terus dia akan sampai Masjid Quba. Kemudian aku terus nekat dalam hati aku nak pergi Masjid Quba sebagaimana Rasulullah SAW berjalan kaki. Hari pertama aku pergi ke Masjid Quba naik van. Hari kedua aku dah nekat untuk aku pergi Masjid Quba dengan berjalan kaki. Video ini dah lama aku nak buat, tapi aku tak buat. Tapi nasib baik aku ada simpan beberapa footage yang aku buat di dalam Google Photo. Jadi aku dah ambil balik semua video-video tu dan aku kombinkan, jadikan sebuah video yang korang akan saksikan selepas ini. Ada juga beberapa footage yang tak dapat aku selamatkan di permulaan orang pergi untuk menuju ke Masjid Quba itu. Tapi walau bagaimanapun, aku harap penjelasan yang aku berikan ini sudah boleh memberikan korang bayangan yang aku pergi Masjid Quba dengan berjalan kaki. Dan ia adalah pengalaman yang sangat amazing, yang sangat ajaib bagi aku, kerana dapat pergi ke Masjid Quba dengan berjalan kaki. Suasana dia sangat awesome, sangat best. Dan kalau korang siapa yang pergi umrah, sekiranya lepas ni kita boleh pergi umrah balik, menunaikan ibadah umrah ataupun haji, sekiranya kalau pergi Madinah, korang kena try jalan kaki menuju ke Masjid Quba. Dan masa aku pergi Masjid Quba, cuma nak tahu, dia ada satu jalan memang dia orang tengah buat. Memang jalan tu dia orang akan buat straight terus sampai Masjid Quba. Jadi masa tahun aku pergi tu, mungkin dah setengah perjalanan itu dia dah jadikan satu jalan. Dia dah jadi macam satu dataran tau. Satu jalan lurus je, tepi-tepi tu ada kedai-kedai. Tapi jalan yang dia buat tu baru selesai setengah. Ada lagi setengah jalan yang belum diorang siapkan untuk terus menuju ke Masjid Quba sebagai istara jalan raya. Tapi wallahualam sekarang tak tahu dah siap ataupun belum tu, aku tak tahu. Jom tengok video yang aku buat masa aku pergi ke Masjid Quba dengan berjalan kaki. So jom kita layan. Dah sampai pintu yang ke-6, 21 sampai pintu 6, 15 minit perjalanan. Kita akan mungkin lalui lagi dalam 20 minit. Target pukul 9 ataupun 9.30 sampai.
Sekarang ni tak tahu kita dah sampai mana, tapi kita dah berjalan selama 45 minit. Lagi 5 minit nak tengok sampai mana. Rasanya depan tu sana tu Masjid Quba. Nampak menara tu. Tengok mungkin kita punya target 9.30, mungkin sampai 10 mungkin. Baru kita jalan. Okay, kita dah 1 jam perjalanan. Masjid Quba-nya dah nampak tapi masih tak sampai lagi. Mungkin lagi dalam 15 minit atau mungkin lagi dalam setengah jam sampai, insya-Allah. Kita dah 1 jam. Dah sampai. 14 minit. 1 jam 14 minit. Masjid Quba dah nampak dah depan. Dah sampai. Okay, lagi 5 minit agak sampai dekat Masjid Quba. Depan kita je Masjid Quba. Lagi 5 minit, insya-Allah. Yes, tu dia. Okay, sekarang dah pukul 9.35. Alhamdulillah kita sampai. Kita dah sampai. Kita dah sampai dekat Masjid Quba. Selama perjalanan 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. Perjalanan agak best. Mencabar. Sekarang kita sampai. Nyanyi sikit. Okay, kita dah sampai Masjid Quba. Dalam perjalanan 1 jam 20 minit. Yeah. So itu saja perkongsian aku tentang Masjid Quba. Sangat-sangat best, sangat-sangat awesome. Kalau korang tengok perjalanan dalam 1 jam setengah. Jangan lupa guys untuk like kalau korang suka video ni, share kalau korang rasa video ni sangat awesome, dan juga jangan lupa untuk subscribe, bantu support aku. If kalau korang pernah mengalami pengalaman macam mana aku pernah alami ini, maksudnya berjalan kaki menuju ke Masjid Quba, ataupun apa-apa saja pengalaman yang amazing yang korang pernah lalui di Madinah ataupun Mekah, korang boleh komen dekat bawah. Aku akan baca komen korang. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.